Baiklah, kita sambung lagi subjek ibadat bawah tajuk solat. Tajuk kecil yang seterusnya iaitu syarat-syarat sah solat. Sebelum ni kita baca syarat wajib solat yang perlu ada setiap orang Islam. Yang ini syarat sah solat. Macam awak belajar nak masuk asrama, apa perkara yang wajib? Dah cukup syarat yang sah untuk awak duduki dalam periksa. Contoh, tahun ni awak masuk periksa UPKK kan? Syarat-syaratnya mesti umur tidak melebihi 12 tahun. Macam tu juga dalam solat. Dah ada syarat wajib, apa syarat yang sah dalam solat? Okey, kita teruskan. Syarat sah solat ada 6. Yang pertama, suci. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mengetahui cara solat. Yang keempat, di tempat yang suci. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Dan yang keenam, menghadap kiblat. Kita akan tengok setiap keterangan-keterangan yang ada. Okey, yang pertama, syarat sah solat iaitu suci. Apa yang dikatakan suci? Bersuci daripada najis. Bila kita nak solat mesti dalam keadaan suci. Suci dari najis dan najis yang tidak dimaafkan. Sama ada pakaian, badan dan tempat solat. Bila pakaian kita rasa dah kotor, dah macam-macam kita lakukan satu hari aktiviti, kita nak solat, takkan nak pakai baju kotor kan? Kita pakailah baju yang bersih, gantikan baju bersih. Begitu juga dengan badan kita. Sebelum kita solat, kalau kita dalam keadaan yang tak selesa, badan berbau, adakah solat kita khusyuk? Jadi, sebelum solat kita pastikan pakaian kita bersih, kita dalam keadaan bersih, selesa. Dan juga tempat solat begitu juga. Pastikan tempat solat awak tu dalam keadaan yang bersih tanpa najis. Lihat tempat-tempat yang awak nak solat tu. Yang kedua, keterangan untuk menutup aurat. Kita tengok ada dua kawan awak dekat situ, perempuan dan lelaki kan. Perkara yang wajib menutup aurat di luar solat sekalipun, di tempat bersendirian walaupun dalam gelap, kecuali kerana hajat seperti mandi atau ingin menyibukkan badan atau sebagainya. Itu saja yang boleh awak lihat. Selain daripada tu, kena tutup aurat. Itu wajib. Wajib setiap orang Islam tutup aurat walaupun di luar solat. Harus pula membuka aurat semasa bersendirian, iaitu halwah dalam bahasa Arab, sekadar hajat. Mana tahu ada sakit ke, takkan tak tengok kan? Kalau betul sakit. Makruh melihat auratnya sendiri tanpa sebarang hajat. Makruh hukumnya. Seperti yang ada kat dalam gambar ni, kita tengok. Saya besarkan batas aurat untuk perempuan. Tengok tu, dia punya cara dia. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hijab menutup hingga ke dada. Pastikan perempuan. Kalau boleh labuhkan lagi. Pakaian tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk badan. Longgar. Ini untuk perempuan. Tidak menyerupai laki-laki. Yang terakhir, memakai kaos tu maksudnya kasut kaki dan ataupun stokin. Tutup. Kalau boleh tutup. Belajar. Cuba awak tengok kat kakak ke abang awak, yang mana yang sekolah Arab. Kan? Bukan hanya untuk sekolah Arab. Sebenarnya semua. Tak semestinya sekolah Arab je yang kena pakai stokin. Sebenarnya
kehidupan kita seharian. Kalau boleh perempuan jaga tutup aurat. Kalau lagi baik pakai stokin. Manakala lelaki pula auratnya tidak terlalu tipis dan ketat hingga tak menampakkan bentuk aurat. Longgarlah. Pakai yang macam kawan awak tu dia pakai. Sopan je. Yang kedua, menutup aurat antara pusat sampai ke lutut itu adalah takat tutup aurat untuk lelaki daripada pusat hingga lutut tu yang paling kena jaga. Yang seterusnya, yang bawah, pakaian tidak menyerupai perempuan. Dah lelaki pula nak macam perempuan. Tu untuk keterangan menutup aurat. Kita tengok yang seterusnya. Keterangan detail tentang aurat. Aurat untuk lelaki warna biru, aurat untuk perempuan warna purple ke warna apa ni? Okey, kita tengok keterangan aurat lelaki. 1. Pusat hingga lutut dalam solat bersama perempuan. Pusat hingga lutut dalam solat bersama perempuan yang mahram. Bersama lelaki pun. Yang kedua, perempuan bukan mahram. Yang tadi mahram tu maknanya adik-beradik. Yang bukan mahram kita boleh kahwin dengan perempuan tu. Apa dia punya aurat lelaki? Seluruh tubuh badan. Kalau yang tadi pusat hingga lutut dalam solat bersama perempuan yang mahram dan bersama lelaki. Mahram tu adik-beradik adik-beradik, mak ayah. Yang ketiga, aurat lelaki dalam khalwah, maksudnya bersendirian, adalah 2 kemaluannya. Antara pusat hingga lutut tu kena jaga. Syarat untuk melihatnya pun ada syarat. Bila ada keperluan macam ada sakit, barulah kita cek kan. Okey. Aurat perempuan. Ada 3 keterangan. Yang pertama, aurat perempuan yang merdeka hunsa dalam solat seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jika ternampak tapak kaki atau tumit ketika rukuk atau sujud dengan sengaja, maka batallah solat. Yang kedua, perempuan yang merdeka luar solat. Auratnya bersama lelaki ajnabi yang boleh kahwin atau adik-beradik lelaki seluruh tubuh badan. Perempuan yang merdeka bersama perempuan kafir seluruh tubuh badan. Perempuan merdeka luar solat dalam keadaan sendiri atau bersama perempuan Islam atau lelaki mahram yang adik-beradik lelaki, auratnya ialah pusat hingga lutut. Dan yang ketiga, aurat perempuan hamba sahaya. Auratnya walaupun mab'ad separuh hamba, hunsa atau pada lelaki yang mahram, halwah semua perempuan, pusat hingga lutut juga. Tetapi lelaki ajnabi ialah seluruh badan. Okey, keterangan mengetahui cara solat. Solat kita kena tahu macam mana solat sunat, macam mana solat wajib. Solat wajib kena buat setiap hari. Kalau solat sunat, buat dapat pahala, ditinggalkan tak dapat apa-apa. Sunat, dia dapat bezakan solatnya. Membezakan antara solat fardu dan yang solat sunat. Beza. Solat fardu wajib kena buat, solat sunat dibuat dapat pahala, ditinggal tak dapat apa-apa. Okey, keterangan untuk syarat sah seterusnya. Di tempat yang suci. Tunaikan solat di tempat yang suci walaupun secara zon, dan jangan bersentuh sebahagian badan atau pakaiannya dengan najis ketika qiyam, rukuk atau sujud. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Jangan sembarang-sembarang aja nak solat fardu.
Rasa nak cepat je. Kalau boleh nak cepat tengok. Belum masuk waktu. Mengetahui masuk waktu macam mana? Ada 3 cara. Yang pertama, mendengar laungan azan. Yang kedua, menggunakan kaedah peredaran matahari. Macam saya ajar yang lepas-lepas, ingat tak? Menggunakan lampu picit. Yang ketiga, cara nak mengetahui masuk waktu adalah melihat jam. Jangan sembarang nak solat kan. Lagi solat subuh, kata pukul 10 pagi. Nak solat zuhur nak pukul 11 pagi. Nak cepat. Padahal tak masuk waktu. Dah pernah solat balik. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Keterangan untuk tidak sah solat. Terdapat setengah anggota badan terkeluar dari arah kiblat. Tu tidak sah. Hendaklah solat setakat yang mana yang boleh dan tidak sah wajib. Tidak wajib qada solat. Apa yang keterangannya? Harus solat fardu atau sunat tidak menghadap kiblat apabila menunaikan solat kerana terlalu takut dalam peperangan. Contoh, dia bagi contoh peperangan melibatkan orang Islam dengan orang kafir. Tak menghadap kiblat pun tak apa, yang penting solat. Yang kedua, orang yang adil dengan orang yang enggan taat kepada perintah, menderhaka. Tu dia. Ada 6. Sekian saja untuk hari ini. Ila liqa. Assalamualaikum.